Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Dan salam sejahtera saudara pengusi, saudara Amir, Xavier, saudara Sam, Ketua AMK Najwan, Wanita, Rodiah dan semua pimpinan ahli-ahli masyarakat kerja negeri, rakan-rakan yang saya muliakan. Saya rasa bangga Alhamdulillah dan dalam notis singkat Selangor telah menunjukkan bahawa mereka lebih utamakan landasan perjuangan dan kerangka besar perjuangan dan mahu lihat ke depan. Apa kekuatannya? Seperti mana yang dirumuskan oleh Saudara Amir ucapan tadi, ialah soal keyakinan. Kita bermula dengan conviction, keyakinan, ya. Kita mula dengan conviction, kita yakin. Dengan perjuangan ini, barulah kita merungkai masalah melalui agenda reformasi penyelesaiannya. Sebelum saya teruskan, saya nak ulas sedikit tentang perkembangan dalam negara pada hari ini. Dalam kes atau melibatkan pendakwaan ke atas sahabat kita, Saudara Lim Guan Eng, sesaguk DAP, dan juga isteri beliau yang akan didakwa kabarnya pada hari Selasa. Ada orang mengatakan ini merumitkan kerana keadilan itu tegak sejak tahun 1998 dengan laungan reformasi menolak rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Sekarang ada pendakwaan. Sebab itu bagi saya siasatan tidak ada masalah. Tanpa kecuali SPRM harus punya wibawa, ketelusan untuk menyiasat apa saja dakwaan dan tuduhan. Tetapi kita harus pastikan bahawa tindakan-tindakan itu bukan bermotif politik, bukan berbentuk penganiayaan. Malah dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib dulu pun, saya katakan kita lihat kepada fakta dan undang-undang, bukan vendetta politik. Kerana kadang-kadang laungan beberapa tokoh bangsa itu tidak lain dari kebencian demi kebencian ulang. Padahal bagi kita harus lihat kepada fakta dan undang-undang seperti mana yang diputuskan oleh hakim. Jadi ada orang samakan, Saudara Lim Guan Eng belum dihukum. Jangan samakan dengan kes yang dihukum berdasarkan fakta dan hujah serta undang-undang. Saudara tentunya tahu, saya bangkitkan pada malam ini bukan kerana Lim Guan Eng itu sahabat setia. Kita ikuti perjalanan. Kita tidak pernah pertikai soal siasatan, baik rumah atau terong. Dalam kes rumah, saya pernah sebut cara terbuka dulu. Saya lihat rumah semua menteri, semua pemimpin dulu dan sekarang, dan rumah yang milik Lim Guan Eng itu adalah di antara yang sederhana, lebih rendah kategorinya daripada semua rumah-rumah yang lain. Tetapi dia melibatkan pendakwaan. Sekarang kes 2011 yang mengikut urusan tender terbuka biasa yang melibatkan kerajaan China dan kerajaan Malaysia, tanda tangani oleh syarikat dan dihadiri oleh Ketua Menteri pada ketika itu Lim Guan Eng di hadapan Perdana Menteri Tun Mahathir dan juga Perdana Menteri China. Satu perkara lain yang disebut berulang kali oleh para peguam
pendakwaan kes rasuah yang tak sebut rasuah. Tidak ada jumlah, saya tidak tahu. Kemudian, tapi saya membuat ulasan berdasarkan kertas pendakwaan yang saya baca. Ya. Ada pendakwaan kamu rasuah. Rasuah ini kerana dikatakan dia minta 10%. Wangnya belum ada. Malah kalau ikut kenyataan Saudara Lim Guan Eng, sepanjang siasatan itu, beliau tidak pernah ditanya di mana wang disimpan, berapa yang diambil, atau disemak akaunnya, atau di rumahnya, dan lain-lain. Saudara, ini membimbangkan kita tentang proses hukum di negara kita. Jadi saya, oleh demikian, bagi pihak keadilan dan tentunya selaku pengurusi Pakatan Harapan, kita tidak boleh berdiam diri. Apakah kita tolak ansur dengan rasuah? Tidak. Kita tidak terima rasuah, malah menentang rasuah, sama ada oleh pimpinan UMNO atau Bersatu atau DAP atau keadilan. Saya nak tegaskan ini. Jangan orang anggap kita nak remehkan. Kita mahu tindakan diambil kepada musuh-musuh politik lain dan ringankan beban terhadap kita. Maka tentunya kita akan teliti, pantau kes ini dari dekat, kerana saudara, seperti yang saudara tahu, seperti pengalaman saya dulu, rakyat juga sekarang akan terdedah dengan maklumat dan memantau. Bukan saja pendakwa atau peguam atau hakim. Ia juga melibatkan kefahaman rakyat tentang undang-undang dan fakta. Maka sebab itu saya tegaskan keadilan dan Pakatan Harapan menolak cara pendakwaan yang tidak telus dan ditafsirkan sebagai menekan musuh politik. Saudara, yang lebih dikesalkan ialah pendakwaan terhadap isterinya. Apakah tak boleh dakwa? Boleh. Apakah tak boleh siasat? Boleh. Tetapi takkan tak boleh tunggu 1 hari untuk menahan. Tak bolehkah isteri ini mengiring sang suami dalam keadaan yang sangat mencabar dalam sejarah hidup mereka, satu keluarga? Ya, nak tahan. Walaupun tangkap, saya tak faham sebab kes yang lebih besar tidak ditangkap dan tidak letak ke dalam lokap. Jangan banding kes saya itu istimewa. Tetapi saya rasa sangat sedih bila suami dihadapkan di mahkamah dengan pertuduhan yang besar dan isteri ditahan pada masa yang sama, padahal boleh tangguh 1 hari sudah. 1 hari, bukan nak lepaskan. Inilah malangnya keadaan dalam negara kita, saudara. Janganlah kita lihat ini dari sudut parti, lawan ke kawan ke, tetapi pertimbangan kemanusiaan ini harus ada. Apa pengajarannya kepada kita? Seandainya kita berkuasa sekalipun, janganlah hilang tunggak keadilan dan kemanusiaan. Itu pengajaran kepada kita dalam keadilan juga. Tunggak keadilan dan kemanusiaan, kerana itu juga tunggak parti kita. Jadi saya pada peringkat ini minta semua ahli-ahli keadilan memantau, menjelaskan, tentunya mengikuti kes. Saya tidak mau dikatakan prejudge, ini lawyer civil perdana. Tetapi kita berdasarkan apa yang dibentangkan kepada kita hari ini, ia amat merisaukan. Dan oleh itu parti dan PH akan turut bangkit, menyedarkan rakyat, dan yang lebih penting,
menghentikan politik menindas, menekan mana-mana pihak sekalipun. Saudara, terkait dengan soal ini, yang lebih besar, kita lalui pendakwaan terpilih, penekanan, penyalahgunaan institusi yang menyebabkan kita tuntut reformasi ini sebab apa? Ini dah berjalan berdekad-dekad. Puluhan tahun kerja macam ini. Kalau tanya saya, sudahlah. Mari kita atur negara ini cara aman dan damai dan ikut keluhuran undang-undang dan menghentikan politik penyiksaan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Bagi saya, enough of this malicious, not persecution in any form. We have gone through more than 2 decades of this process. Some worse, some less. But the system, the rotten system remains. Sistem yang bobrok, yang zalim ini, yang kita tentang dari dulu, masih bertahan. Dan kita wajib bangkit, tolak sistem yang korup dan menindas ini. Jadi sebab itu kita lihat ini luas lagi. Bagi saya, walaupun orang kata sabar gitu, bukan. Saudara, yang kita nak tegakkan itu keadilan. Keadilan ini mesti lihat kepada fakta dan undang-undang. Dan ditegakkan dengan sikap sifat rahmah, compassion. Mesti ada. Karena kita ini, sebab itu dalam politik kita ada keadilan dan kemanusiaan. Ini yang hilang dalam negara kita. Kebencian kaum, kebencian agama. Sampai kes itu tak boleh dilihat cara rasional lagi dah. Kalau kes umpamanya terhadap orang lain, kita musuh kerana dianggap parti lain. Kalau kaum lain, dia begitu sekarang ini. Saudara, bagi saya, dalam keadaan marah bagaimanapun kita, saya masih mau menekankan, ini adalah waktu damai dan ketenangan bagi rakyat keseluruhannya. Permusuhan politik tidak harus terus tajam, atau ini disebut dalam keadaan permusuhan enmity and rancorous. Tak boleh lagi dah. Kerana sebaik kalau kita anggap politik ini permusuhan yang sengit, kebencian berterusan, ia akan menghilangkan kewarasan. Maka oleh yang demikian, saya ingin menggesa dan mengajak bukan saja parti keadilan, Pakatan Harapan, malah seluruh rakyat negara ini untuk menyatakan, mari kita bangunkan semula semangat baru negara kita. Menghentikan permusuhan pribadi, permusuhan parti, permusuhan kaum, dan menegakkan keluhuran undang-undang dan membela nasib rakyat semua. Saya tahu ini cita-cita satu idealisme yang sukar diperolehi. Tapi inilah arti hidup dan perjuangan. Ya. Dan saya harap mesej ini sampai. Ya. Saya tidak fikir negara harus dibebankan saban hari dengan begitu. Sampaikan orang yang berkuasa sekarang merasa cemas. Besok kalau dia jatuh, dia pula masuk jail. Kemudian pilihan raya 2015, jatuh pula yang lain. Masuk jail pula. Jadi masuk jail ataupun didakwa ini bukan lagi bersandarkan hukum, tetapi siapa menang dan siapa kalah. Saudara, negara ini harus diselamatkan. Lebih 6 dekad merdeka, harus lebih dewasa. Jangan tajamkan lagi politik kaum dan politik agama, permusuhan.
Jangan musnahkan institusi yang dibina landasan di negara kita ini. Dan oleh demikian, ia memerlukan kekuatan semangat. Ya. Kalau tidak, apa guna kita dalam politik ini? Ya. Untuk berkuasa, bila berkuasa, kaut harta dan tindas orang lain. Naik pula giliran orang lain. Berkuasa, kaut harta, tindas orang lain. Jadi ini bergulir di kalangan elit politik yang sama perangai bobrok begitu. Sebab itu saya katakan harus kita gilap semula idealisme ini. Kawan-kawan tadi, terutama Surame, dia cerita Chow Pandan ini, Palema, sejarah Melayu. Saya tertarik juga, kerana kita ni kalau bercakap di dalam bidang politik ini, yang kalau dengan Melayu lah, Melayu semua hebat, Melayu, pejuang Melayu gini, Melayu saja. Sejarah dan budaya dia pun dia tak pernah tahu. Ya. Bila cakap soal bahasa, mana boleh? Kita hanya mantapkan bahasa Melayu. Betul. Bahasa Melayu, bahasa rasmi negara ini, mesti ditingkatkan penguasaannya, mesti menjadi bahasa ilmu. Tetapi kalau baca sejarah Melayu, terutama hikayat Hang Tuah, mau jadi Laksamana, menjadi pemimpin Melayu ulung dalam sejarah Melayu itu, namanya Hang Tuah, jadi Laksamana, penguasaannya 11 bahasa. Apa yang disampaikan? Menunjukkan penguasaan bahasa Melayunya mantap, tetapi untuk menjadi jago Kerajaan Melayu Melaka pada masa itu, seorang pemimpin itu adalah seorang yang berilmu dan bijak dan menguasai semua bahasa-bahasa yang digunakan di rantau ini. Ada orang kata tak betul, tak tidak. Ya, ini cerita lain je dah. Tapi pengajarannya apa? Pengajarannya ialah Melayu yang hebat itu, Melayu yang menguasai bahasanya dengan mantap, bangga dengan bahasanya, tetapi ada kebijaksanaannya. Dan negarawan pada ketika itu adalah Tun Perak. Saya harap Menteri Besar dengan kesungguhannya mengemudi parti dalam keadaan hari itu atau bahtera yang dilanda sedikit gelombang, mau jadi Tun Perak, Saudara Amir, mesti pertahankan keyakinan, mesti menimba ilmu, mesti guna kebijaksanaan, mesti ada kesabaran dan kewarasan, dan mesti mengutamakan rakyat daripada diri dan keluarga. Saya akan menjadi orang yang paling bangga kalau tokoh muda macam Saudara Amir ini akan muncul di negeri Selangor seperti Bendahara Tun Perak. Jadi saya kena jawab, saya tercatat dari pantun. Padi menguning di tanah Sabak. Saya nampak dari Sabak. Itu yang ingat. Padi menguning di tanah Sabak. Petani membanting hasil meruah. Berjuang hebat seperti Tun Perak. Laungan reformasi tebus maruah. Sam, lepas ni aku tak hafal jaga. Supaya aku tahu benangan. Jadi saudara, kita melangkah ke depan. Negara hari ini dilanda suasana politik yang tidak menentu. Kalau orang menganggap langkah Sheraton itu hebat, sudah hebatnya dengan 2/3 majoriti, tidak ada ketentuan, tidak ada harapan baru, tidak ada keyakinan pelabur, tidak ada dasar ekonomi yang jelas,
Tidak ada perbahasan di parlimen tentang rancangan ekonomi dan lain-lain dibincangkan. Baru ada session setelah sekian lama. Memang dari segi politik itu amat meleset. Ekonomi, sudah tengok, lihat. Mana arah baru dia. Rundingan dengan kes Goldman Sachs. Tadi Guadaing mengepalai serangan tentang hal itu. Dan memang jumlahnya. Sudah Wong Chen banyak menulis tentang hal yang sedemikian. Yang menunjukkan bahawa kita mendapat suatu hasil yang sangat rendah berbanding dari keupayaan kita sesungguhnya. Sebab kewibawaan pimpinan tidak ada. Sebab terdesak untuk mencari penyelesaian. Dia kaut apa saja yang ada. Dan ini yang menyebabkan kita kerugian. Dari segi sosio budaya, kita masih dihantui masalah-masalah kaum, agama. Padahal masalah kemiskinan dan kesenjangan kaya miskin itu tidak disebut. Yang disebut hanya sekarang ini usaha memulihkan kepentingan Bumi Putra. Kerana ini akan menarik janji mereka pada orang Melayu, kami akan bantu Bumi Melayu, maka kami akan bentuk satu apa disebut dalam majlis khas, majlis apa yang untuk bangunkan Bumi Putra. Jadi saya di parlimen saya tanya dulu, boleh buat majlis. Tapi saya nak tanya dulu, sebelum majlis itu dibuat, tolong bagi tahu saham puluh bilion ringgit itu bagi kepada siapa dan mengapa boleh bocor dan hilang. Jawapan, kita sedang kaji dan teliti. Nak teliti apa? Orang yang pelahap tu geng kamu semua. Tak akan keluar hasilnya. Kalau bagi kepada persatuan atau syarikat-syarikat kecil, Bumi Putra tak apa. Saya nak tahu Tun mana, Tan Sri mana, anak siapa, kroni siapa yang bolot puluhan bilion ringgit saham Bumi Putra. Dan bagaimana orang begitu boleh bicara soal Melayu dan Bumi Putra. Kerja kamu dalam kuasa dan pengaruh kuasa bolot sebanyak mungkin. Itu pun masih ada yang cium tangan lagi, tak pakai bangang sungguh. Ya. Saudara kena faham. Sebab itu soalan pertama tidak dijawab. Soalan kedua, tanah rizab Melayu. Ya. Saya tak tanya saja fakta dia. Berapa banyak yang dijanjikan dalam perlembagaan dulu, berapa banyak yang terlepas, berapa banyak yang diganti. Tentu jawapan mereka ini urusan kerajaan negeri. Saya tahu. Tetapi saya nak tahu keadaannya sebelum dia membicara. Kerana bagi kita, pendekatan kita, walaupun kita sokong usaha nak tolong orang Melayu, tapi kita sokong tolong yang miskin. Supaya pendekatannya itu akan memberi manfaat kepada Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan yang miskin. Jadi pendekatan kita berbeza. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya keadilan, berjuang 20 tahun, hal ini pun dia tak faham, memang wajar dia keluar cepat-cepat. Sebab kita kata pendekatan kita berbeza ni. Dari segi pendekatan kita. It's a policy issue. Ya, 20 tahun kita didik. Dan memang masalah. Saya sendiri hilang juga sedikit. Sokong orang Melayu yang ingat, Anwar ni dia tak berjuang untuk orang Melayu, dia berjuang untuk rakyat Malaysia. Sebab dia kata, anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya. Dia, macam mana anak Cina, anak dia? Okay. Dan yang lebih parah, sudah kalau tengok video klip, yang anak Melayu, anak saya tu dia hilangkan. Jadi suruh anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Iban, anak saya, anak Kadazan, anak saya. Jadi dia tanya, anak Melayu, anak siapa? Dia dah padam dah. Bahlulan. Jadi saudara, itu sebabnya mengapa kadang-kadang pertemuan-pertemuan begini penting. Ya bukan untuk nak leteran dan nak marah yang lalu. Sudah. Bagi saya, kita harus move on sebagai satu tim. Saya nak kita pasukan kita hebat. Jangan kalau kita masih terus ungkit.
20 tahun dulu, masa kita nak tubuh parti, saya lihat ada orang yang masih dalam UMNO dan menentang. Wong Chen, bukan Wong Chen ni, William Leong masih nampak simpati kepada MCA. Bila? Tahun 1999. Oleh demikian kita curiga kesetiaan dia. Kalau macam tu, sampai bila kita nak dewasa? Tak bolehkah kita sekarang mengatakan, kalau ada unsur khianat yang ada, saya tak mau gaduh. Kalau betul saudara rasa tak selesa, keluar, tak apa, dengan baik. Tetapi kalau orang itu umpamanya dah buktikan dia sanggup terima kenyataan, ada beberapa langkah yang dia salah dulu, ataupun sentimen dia yang rasa tak betul, kemudian dia nak sama balik dengan parti ini. Parti ini bukan parti Anwar, bukan parti Amir. Ini parti keadilan. Siapa sahaja yang terima dasar keadilan bersama untuk rakyat, dia harus diterima tanpa soal dalam parti ini. Dan sebaliknya, kalau ada bukti di sebaliknya sekarang orang itu khianat atau menimbulkan masalah, rujuk kepada lembaga disiplin. Oh, kita terlalu longgar, banyak laporan lembaga disiplin itu diketepikan. Tak betul. Laporan ke lembaga disiplin bagi orang yang terlibat, ramai yang dipecat, ratusan, hampir 1,000 yang dipecat. Ialah ahli sejuta. Nasib baik ahli sejuta lebih. Pecat 1,000, masih sejuta. Kalau ahli 10,000, pecat 2,000, tinggal 8. Kalau ahli 1,000, nayalah kita. Jadi okey, saya faham. Banyak yang timbul kecurigaan. Dan kadang-kadang dalam langkah itu, dalam keadaan kemarahan kita, tak semestinya kita buat tindakan, keputusan semuanya yang baik. Jadi kadang-kadang tersilap. Apa tak bolehkah kita kaji semula? Dan kalau umpamanya kesalahannya itu ringan, atau dia sungguh-sungguh sedia untuk cukuplah, saya tak mahu lagi dah. Dulu saya tak tahu orang ni nak khianat. Dulu saya tak tahu gini. Okey, bagilah ruang. Ini sebab saya kata, dia keadilan ini mesti ada rahmah, compassion, kasih sayang. Ya. Saya bukan nak pertahankan orang kata, inilah sebab Anwar berlembut beginilah yang parti jadi parah ni. Sabar sampai orang dah tikam dah kena, berdebah kamu jebat, terlambat dah luka parah dah. Ya. Saya tidak menyesal sedikit pun. Ada orang tanya saya, Anwar, kamu tak menyesal kan? Kamu dah tahu dah, bukan baru. Saya tahu setengah jenis-jenis khianat ini, sabotaj, banyak tahun. Saya tak ceritakan pada pilihan raya 2018. Bukan kita tidak ada wang, bukan kita tidak ada upayaan. Tetapi untuk menjadi pilihan raya, saya terpaksa mortgage atau lelong sebagai ambil rumah saya. Ya. Sudah ingat tak susah, tak sedih. Saya di penjara. Ya. Siapa nak buat lebih dari itu? Tapi saya tak ada pilihan. Kerana saya tidak mahu ada kadang kalah oleh kerana tak cukup RM30,000 duit makan ke pekerja ke. Maka oleh yang demikian kita lalui. Jadi saya bukan tahu baru, tetapi apa hak saya untuk menghukum sesiapa sehingga ada bukti yang sahih. Baik. Tapi sebahagiannya kadang dalam kemarahan kita dapat laporan daripada cawangan, ranting dan cabang, dan kita dapati laporan itu tidak semuanya tepat. Maka kita minta supaya dikaji semula. Dan kalau ada kesalahan yang agak terlalu kecil, kita maafkan. Bagi saya, ini sepatutnya jalan atau hala parti kita. Ya. Saya tahu ini tidak menyenangkan semua pihak. Kadang-kadang orang datang ke pejabat saya jumpa, Allah, pasal apa jumpa dia? Dia itu dulu macam ni. Dia dulu kata Datuk Seri macam ni. Dia condemn sebagai gambut. Dia marah kepada kawan. Iyalah, saya jumpa saja.
Saya tak janji dia jadi calon pun. Dan saya ni macam mana nak buat, orang dah jumpa. Saya jumpa semua. Itu saya tegur siapa. Naik parlimen, jumpa di lobi, jumpa Menteri Pertahanan seperti. Dan saya dengar dia hari lahir. Saya kata happy birthday, doakan baik. Ada komen, Datuk Seri macam mana boleh terima orang macam ni? Bukan saya terima, saya tak terima apa-apa. Ada. Jadi janganlah begitu. Tapi saya saya faham. Cuma saya nak bagi tahu tumpu kerja kita, saudara. Kalau kita sibuk dengan kerja, apa yang diarah oleh pengurusi negeri? Buka bilik gerakan. Kerja. Tengok ahli berapa ramai yang boleh kumpul. Memang betul Selangor hebat, still number 1 dari segi keanggotaan. Saya setuju. Tetapi jangan banding dengan Perlis. Number 1 berbanding dengan Perlis. Mana bisa dong. Dia 3 parlimen je dia Perlis. Jadi kalau tanya saya, masih potensi masih banyak. Sebab Selangor pertamanya, kawasan parlimen kita menang tu besar. Keduanya, jumlah penduduk ramai. Dan lebih penting, ini adalah base parti keadilan rakyat terpenting dalam negara kita. Dan ini mesti kita pertahankan. Dan saya percaya dengan pengalaman kita yang lalu, dengan pasang surut kita, dan orang hebahkan. Kalau baca media pada masa itu beberapa bulan yang lalu, hari-hari, tiap minggu 50 keluar. Satu cabang tu 2,000 keluar. Yang keluar tu 11 orang. Di Johor, wanita 2 minggu sekali, wanita yang sama umum dia keluar. Di Sabah, saya kenal seorang tu. Dulu USNO, kemudian masuk keadilan, kemudian dia umum dia keluar. Dia DUB 18 dia tak sokong kita dah. Dia umum keluar 3 kali. Orang kata, macam mana keluar ni? Saya tengok gambar dia juga. 3 kali. Saya tak mau remehkan, memang ada masalah betul. Tetapi sudah tengok kalau lihat, ini negeri ketiga. Saya dapat negeri Sembilan, Melaka dan Selangor. Semua cabang hadir. Semua pimpinan hadir. Ini karena kita bataskan jumlahnya. MB sebut 15 satu cabang. Kalau kita 100 satu cabang, ini sesak ni seluruh Shah Alam boleh kita kumpulkan. Masih ada kekuatan keadilan ini. Jangan kita permainkan. Saudara tahu, saya tahu. Dan sebab itu kita harus jaga. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, memang hari-hari berikut ini hari yang mencabar bagi kita. Tetapi ingat, satu keyakinan mesti ada. Keyakinan itu mesti ada. Kalau hilang hakis keyakinan kerana wang, kerana jawatan, saya tengok kadang-kadang saya memeningkan. Orang bila dia hilang jawatan itu, macam dia gelabah. Dia dah hilang pedoman. Kita tak mau jadi pembangkang. Sebab apa kita jadi pembangkang? Kita dapat mandat jadi kerajaan, tahu tak? Mandat kita perintah. Mandat kita adalah untuk memerintah. Itu mandat yang jelas dalam pilihan raya. Soal Tun Mahathir letak jawatan itu soal dia. Tapi mandat kita 2018 itu mandat kepada Pakatan Harapan, khususnya keadilan, kerana bertanding atas nama keadilan. Dan untuk memerintah. Jadi kita hanya meminta supaya mandat kita itu disambung. Bukan satu yang salah. Ada orang kata kita suka jadi pembangkang. Tak betul. Sebab apa kita jadi pembangkang? Tetapi bila jadi pembangkang, jangan ingat dia pembangkang. Habislah aku. Yang 20 tahun kamu boleh berjuang, belum jadi apa-apa. Berapa orang ahli parlimen? Saya tengok masa itu. Tak ada orang dalam dewan ini ahli parlimen. Tengok hari ini berapa puluh ahli parlimen, berapa ramai ahli-ahli dewan undangan negeri, ahli majlis dan lain-lain. Masa kita tidak ada apa-apa, kita gigih semangat kita boleh. Itu maksud kita. Bahawa mesti ada keyakinan. Jangan terhakis.
Kerana saya sebut ini bukan baru. Sejak kita menang Selangor 2008, saya dah sebut dah, jangan terpukau dengan kilauan harta dan kuasa. Bila kita terpukau dengan kilauan harta, kekayaan dan kuasa, ini jadinya. Kita rasa terlalu sesak nafas bila kehilangan itu semua. Saudara, itu bukan arti perjuangan. Ada masa kita naik. Kau tanya saya apa keyakinan? Saya yakin. Kerana mandat kita itu belum habis. Kita ada 3 tahun lagi untuk memenuhi mandat kita. Mandat ini dirampas. Dan Alhamdulillah masih ada keyakinan. Seperti kita lihat umpamanya Selangor, saya pergi ke Negeri Sembilan, itu masih ada kekuatan. Dan saya tak kisah orang buat survey sana sini, ya, biasa. Tetapi ujiannya ialah masa pilihan raya. Kadang-kadang survey sebelum pilihan raya tak pernah yang pernah kita menang pun. Saya ingat survey pilihan raya 2008 Parlimen Keadilan boleh menang 6 aja. 2013 mustahil kita boleh menang. Besar. Ya. Jadi oleh demikian, yang penting bukan survei. Yang penting ialah kerja kita, keanggotaan kita dan jentera kita. Dan inilah harapan saya, mudah-mudahan saudara terus berjuang, berikan dukungan yang kuat kepada pimpinan cabang yang ada dan negeri dan juga pimpinan pusat untuk kita teruskan agenda perjuangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.